Bab 5. Sistem saliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya Nurul Hezlina Azni binti Uthman, DB190119. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan topik 5.1 iaitu bahan dan juga peralatan untuk membina sistem saliran. Antara peralatan dan bahan yang sering digunakan secara umumnya adalah yang pertama sekali benang, meter pengukur dan juga staff. Ketiga-tiga bahan dan peralatan ini digunakan selalunya semasa kerja-kerja penandaan tapak. Seterusnya, cangkul untuk menggali tanah dan juga membuat lubang saliran, arah spirit untuk memastikan pipe-pipe dan juga saliran diletakkan berada dalam keadaan seimbang dan juga sesiku L. Kemudian, antara peralatan yang lain adalah tukul kuku kambing dan juga tukul bolpen. Kedua-dua tukul ini berbeza dan mempunyai fungsinya yang tersendiri, iaitu berdasarkan apa bahan dan juga peralatan lain yang ingin diketuklah. Dan seterusnya, pemutar skru selalunya digunakan ketika untuk mengetatkan sistem saliran ataupun membuka komponen-komponen tertentu. Kemudian gergaji besi iaitu hacksaw yang selalunya digunakan untuk memotong pipe PVC, kemudian pipe PVC dan juga soket penyambungan. Selain itu, antara mesin-mesin yang digunakan adalah mesin pembenang, mesin pemotong pipe untuk memotong pipe dan juga mesin gerudi selalunya digunakan untuk membuat lubang-lubang pada pipe ataupun pada permukaan tertentu. Kemudian kita juga ada menggunakan peralatan seperti plier, perengkuh pipe untuk merengkuh pipe, spanner untuk mengetatkan bahagian-bahagian tertentu, dan akhir sekali adalah jentera backhoe ataupun jengkaut, yang di mana backhoe ini digunakan jika kita ingin membuat sistem saliran yang kedalamannya lebih dalam berbanding sistem saliran yang cetek. Sebab kalau yang cetek kita akan pakai peralatan tangan sahajalah seperti cangkul tadi. Tapi kalau kita buat sistem saliran yang dalam, kita akan gunakanlah jentera-jentera ini untuk memudahkan lagi kerja-kerja korekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kenalan. Nama saya Muhammad Majdi bin Muhammad Amin, nombor metrik DB190109. Saya akan terangkan subtopik 5.2 iaitu tetapkan kecerunan dan gali parit untuk sistem saliran. Baiklah, kecerunan. Semua paip saliran mendata di atas dan di bawah tanah hendaklah diletakkan pada kecerunan yang mencukupi. Kecerunan untuk sistem saliran ditakrifkan sebagai kadar kenaikan atau penurunan sepanjang saluran paip yang mendatar. Dalam erti kata lain, ia adalah cerun longitudinal yang disediakan untuk sistem saliran. Ia biasanya dinyatakan dalam satu bersama dengan N, iaitu satu ialah unit menegak kepada N, manakala N ialah unit mendatar. Ia juga dinyatakan dalam peratusan. Okey, contohnya kecerunan sama dengan jarak menegak per jarak mendatar darab dengan 100. Okey. Kecerunan dari 1:40 hingga 1:110 biasanya akan memberikan halaju aliran yang mencukupi. Jika kecerunan adalah lebih curam daripada 1:40, air mungkin mengalir lebih laju daripada pepejal dalam paip seperti paip saliran najis hingga menyebabkan pepejal terkandas. Akibatnya akan menyebabkan paip tersekat. Okey, kecerunan 1:80 sesuai untuk memulakan pengiraan bagi skem perpaipan. Jika kecerunan kurang daripada 1:110, maka paip masih boleh tersumbat jika pepejal menjadi perlahan dan terkandas. Okey. Jika bahagian paip saliran sepanjang 48 meter mempunyai penurunan sebanyak 0.60 meter, kecerunan akan dikira seperti berikut. Baik, kecerunan sama dengan boleh lihat di depan slide ni 0.60 per 48 bersamaan dengan 0.0125. Okey, ini boleh ditukar kepada kecerunan yang ditulis sebagai nisbah. Baik, boleh kita lihat di sini kecerunan bersamaan dengan 1.00125 sama dengan 80. Jadi nisbah kecerunannya 1:80. Okey. Seterusnya, penurunan paip. Penurunan paip boleh ditakrifkan sebagai jumlah menegak di mana paip menurun pada satu jarak. Jarak boleh ditentukan antara bahagian-bahagian paip atau antara luring, iaitu manholes. Rajah di bawah menunjukkan penurunan paip dan jarak. Baik, penurunan bersamaan dengan
kecerunan darab jarak. Sebagai contoh, hitung penurunan pada jarak 50 meter dalam bahagian paip najis jika kecerunan ialah 1:80. Okey, kita ambil kecerunan 1:80, tukarkan kepada nombor dan bukan nisbah. Okey, seperti yang anda lihat di sini, nisbah sama dengan 1:80. Okey, kita tukar pada nombor jadi 1/80, bersamaan dengan 0.0125. Jadi penurunannya 0.0125 darab dengan 50. Okey, jadi kita dapat 0.625 meter ataupun 625 mm. Okey, kita boleh lihat di sini gambar rajah ni, kecerunannya 1:80. Jadi penurunannya dalam bahasa Inggeris fall lah. Fallnya ialah 625 mm. Baik, slide seterusnya. Penggalian parit. Parit adalah kerja penggalian di mana panjang melebihi kedalaman. Parit cetek biasanya dianggap kurang daripada 6 meter dalam dan parit dalam lebih besar daripada 6 meter. Okey. Penggalian parit biasanya digunakan untuk membentuk asas jalur, perkhidmatan penimbusan seperti sistem saliran dan sebagainya. Sebelum paip saliran bawah tanah boleh dipasang, parit mesti digali terlebih dahulu. Dimensi parit bergantung pada saiz paip, tanah dan iklim. Kebanyakan penggalian dilakukan oleh backhoe hidrolik, seperti anda lihat di gambar ni lah. Okey, hal ini kerana ia mudah dikendalikan dan senang untuk dikawal. Saiz mesin hendaklah dipilih secara berkadar dengan saiz paip dan saiz parit. Okey, kos bagi kerja penggalian parit bergantung pada keadaan tempatan lah, seperti jentera, lokasi, tanah dan lain-lain. Okey, kerja ini berisiko tinggi dan perlu melaksanakan peraturan keselamatan dengan betul supaya dapat mengelakkan kemalangan dalam parit. Okey, parit yang lebih kecil boleh digali secara manual jika mesin tidak tersedia. Tetapi ramai buruh diperlukan untuk melakukannya dalam masa yang munasabah. Okey, kelebihan penggalian parit. Kelebihannya ialah paip dilindungi daripada iklim. Contoh frost. Frost ni selalu berlaku di kawasan-kawasan barat lah, di negara-negara barat seperti US, UK dan sebagainya. Okey, dilindungi juga daripada lalu lintas, pengabstrakan tanpa kebenaran dan sebagainya. Okey, keburukan penggalian parit pula ialah kos permulaan yang mahal, kos penyelenggaraan ataupun pembaikan yang tinggi jika paip rosak. Seterusnya ialah kerja berbahaya jika paip terlalu dalam, iaitu boleh jadi cave-in lah. Baik, bahagian pemasangan paip yang paling mahal ialah penggalian paip. Oleh itu, ia harus dijalankan dengan ekonomi. Baik, seterusnya persediaan. Sebelum kerja-kerja penggalian parit dimulakan, pelan persediaan projek perlulah dirancang. Okey, pelan itu hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya butiran berikut. Okey, seperti yang anda lihat di slide ini. Butiran pertama ialah lokasi dan kedalaman utama yang hendak digali. Seterusnya lokasi injap, pilih air dan semua kelengkapan yang bakal digunakan. Seterusnya lokasi dan kedalaman semua paip, pembetung dan gas, elektrik, telefon, televisyen dan kabel lampu jalan bagi merancang kedudukan paip. Okey. Akhir sekali, butiran tentang sebarang halangan lain yang mesti dilindungi atau dielakkan. Baik. Prinsip asas reka bentuk bagi penggalian parit. Okey. Dia terdapat ada 6 prinsip asas reka bentuk. Okey, yang pertama ialah lebar parit, yang kedua kedalaman parit, yang ketiga penggalian, yang keempat pertimbangan kos, yang kelima keselamatan dan yang keenam kebolehgunaan. Pada asasnya parit diperlukan untuk memasang paip bagi sistem sanitari. Seperti yang telah diterangkan, kedalaman dan lebar parit bergantung pada saiz paip dan keadaan setempat. Jika parit sangat dalam atau tanah yang digali tidak stabil, peralatan keselamatan khas diperlukan. Contoh penahan menegak. Okey, penahan menegak ni boleh dilihat dalam report yang telah kami sediakan lah. Okey, seterusnya 5.3 iaitu penyediaan lapisan ataupun bedding untuk meletakkan paip saliran.
Baik, kontraktor paip yang menjalankan pemasangan sistem saliran perlulah memastikan bahawa kerja paip disokong dan berlapik dengan betul. Pemasangan yang salah atau penggunaan bahan timbusan semula iaitu backfill yang mengandungi ketulan tanah yang lebih besar daripada 75 mm boleh mengakibatkan kerosakan pada bahagian saliran. Kebocoran yang terhasil boleh mengakibatkan kerosakan pada struktur bangunan. Baik, seterusnya, lapisan yang diletakkan pada paip saliran hendaklah menyediakan sokongan yang berterusanlah sambil menampung beban paip, bahan saliran dan bahan timbus. Okay. Lapisan ini hendaklah mematuhi perkara berikut. Okay, terdapat dua perkara yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah dalam tanah yang stabil, paip saliran hendaklah disokong terus pada dasar parit yang tidak terganggu, dengan syarat dasar parit bebas daripada sebarang batu atau akar pokok. Kedua, dalam tanah liat, batu, syal, kerikil atau tanah yang mengandungi objek keras, paip saliran hendaklah disokong pada bahan pelapis yang diletakkan di dasar parit. Baik, bahan-bahan lapisan ataupun bedding. Bahan pengisi yang digunakan untuk lapisan paip saliran hendaklah mematuhi salah satu daripada yang berikut. Okey. Yang pertama, batu hancur, penapisan batu kerikil atau konkrit hancur kita semula, jubin bumbung atau bata bersaiz nominal 7 hingga 10 mm. Yang kedua, mortar simen yang mengandungi salah satu bahagian simen Portland dan 4 bahagian pasir mengikut isi padu dicampur dengan teliti dengan air bersih kepada konsistensi yang boleh digunakan. Yang ketiga, lapisan mortar simen hendaklah digunakan di mana dasar parit adalah batu atau syal di mana gradenya lebih besar daripada 20% dan hendaklah kedalaman minimum 50 mm diukur di bawah gegelung paip, lebar tidak kurang daripada 75 mm, dijauhkan daripada sendi boleh lentur dan mempunyai paip yang disokong pada parit tidak lebih daripada 1.5 meter dari pusat sebelum meletakkan lapisan mortar. Baik, poin yang keempat ialah pasir hendaklah bebas mengalir, mampu melepasi ayak mesh 2 mm dan tidak boleh mengandungi tanah liat, organik atau bahan-bahan lain yang merosakkan. Serpihan yang terdiri daripada gabungan 1 dan 4 seperti yang diterangkan dalam bahan-bahan lapisan ni. Okey. Seterusnya, bahan-bahan sokongan sisi paip dan bahan tindanan iaitu overlay. Okey, sokongan sisi paip dan bahan tindanan paip tidak boleh lebih rendah daripada bahan lapisan paip. Seterusnya ialah lapisan ataupun bedding dan bahan timbus semula iaitu backfill. Perkhidmatan sistem saliran hendaklah dikelilingi dengan tidak kurang daripada 75 mm pasir yang dipadatkan atau tanah berputih halus tanpa objek pemata keras. Dibenarkan bersentuhan atau bersandar pada mana-mana paip pemasangan. Okey, seterusnya ialah menimbus paip saliran dengan bahan yang sesuai. Tanah daripada penggalian parit boleh digunakan dengan syarat ia bebas daripada batu atau bahan keras yang lebih besar daripada 25 mm dan dipecahkan supaya ia tidak mengandungi ketulan tanah yang lebih besar daripada 75 mm. Bahan timbus semula hendaklah bebas daripada sisa pembinaan bata dan konkrit. Okey, seterusnya timbusan semula hendaklah dipadatkan untuk memulihkan parit sehampir yang praktik dengan paras tanah permukaan. Seterusnya, faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan semasa memasang lapisan dan menimbus semula paip saliran. Okey. Parit hendaklah mempunyai ruang minimum 100 mm pada setiap sisi paip saliran, diukur pada dinding dalam parit. Pastikan sebarang air di bawah tanah atau air permukaan yang memasuki parit tidak mengganggu tidak mengganggu bahan lapisan. Okey, ini anda boleh lihat, ini merupakan gambar rajah parit yang telah dimasukkan lapisan dan ditimbus semula. Seperti anda lihat di sini, ini adalah finish ground level ya. Terdapat compacted pipe bedding pada permukaan bawah parit dan atasnya ada pipe dan juga compacted pipe side support. Okey, dan atas lagi ada compacted pipe overlay. Dan seterusnya yang last sekali, lapisan yang terakhir ialah excavated backfill. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan topik 5.4 iaitu
kerja-kerja menanda dan juga proses pembinaan manhole iaitu lurang. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu manhole ataupun lurang. Lurang ini sebenarnya adalah binaan yang berada pada aras tanah dan juga dibina untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan sistem saliran jika berlaku sebarang kerosakan ataupun tersumbatlah. Dan ia juga mempunyai pelbagai bentuk, antaranya segi empat sama, bentuk bulat, bentuk T dan juga bentuk L. Dan lurang ini selalunya dibina untuk menyediakan akses kepada utiliti seperti sistem pembentung, sistem saliran. Jadi dengan bantuan lurang ini, utiliti di bawah tanah ini dapat diperiksa, diubah suai, dibersihkan dan juga diselenggara. Dan setiap lurang ini perlulah dilengkapi dengan penutup yang diperbuat daripada keluli bersaiz 18x24. Baiklah, kita akan teruskan kepada penerangan berkenaan dengan proses prosedur pembinaan manhole ataupun lurang ini tadi. Macam yang kita dah tahu, lurang ni dia sebenarnya adalah satu ruang yang ada lubang yang lantainya diperbuat daripada konkrit, temboknya daripada bata dan mesti dilepa, dan dekat belah atas mesti ada penutup yang diperbuat daripada besi ataupun keluli dan juga konkrit, tapi pastikan ia boleh dibuka lah. Jadi, langkah pertama adalah kita melakukan tinjauan dan juga penetapan ataupun lebih dikenali dengan kaedah setting out. Ia perlu kita tetapkan dulu kedudukan lurang dan berdasarkan lukisan reka bentuk ataupun short drawing kita lah. Dan aktiviti ini boleh dilakukan untuk pelbagai saiz dan juga kedalaman ruang. Yang kedua, kita melakukan korekan. Lebar penggalian hendaklah termasuk dengan ruang kerja. Maksudnya kalau lubang kita itu besarnya dalam 50 meter, mesti kita gali besar lagi daripada 50 meter sebab ia perlu merangkumi ruang-ruang kerja sekali. Dan seterusnya kita membuat lapisan konkrit. Lapisan konkrit ni kita perlu ikut nisbah 1:48 dan diletakkan di atas lurang lah untuk yang akan dibina. Dan ketebalan minimum lapisan konkrit ni mestilah di antara 20 cm hingga 30 cm untuk lurang dengan kedalaman sehingga 4.25 dan juga di atas 4.25 masing-masing. Seterusnya, langkah kerja yang keempat adalah kerja-kerja bata, di mana untuk kerja-kerja bata ni kita perlu pastikan dulu kualiti standard batu-bata yang digunakan dalam pembinaan perlulah di antara kelas 7.5 Newton dengan mortar simen nisbahnya 1:4 sehingga kedalaman 4.25 meter. Dinding lurang ini perlulah dibina dengan menggunakan satu ketebalan bata. Jadi maknanya tebal simen tu, kalau bata tebal ni, macam ni tebal ni lah simen tu punya ketebalan. Dan seterusnya kita akan melakukan kerja-kerja plaster dan pointing. Pada bahagian dalam batu-bata ni, lurang perlu ditampal dengan mortar yang nisbahnya 1:3 dengan ketebalan 12 mm. Seterusnya, langkah yang keenam adalah kerja-kerja saliran dan juga benching, di mana saliran dan benching ni dalam lurang perlu dibina menggunakan konkrit simen dengan nisbah 1:2:4 dan kemasan untuk saluran bangku hendaklah disiapkan dengan lancar dan juga kemaslah. Maknanya kita nak pastikan sebab saliran dan benching ni amat penting untuk dilaksanakan dengan kemas dan juga teliti untuk mengelakkan sebarang kebocoran pada bahagian dalam. Dan yang ketujuh, kita melakukan kerja-kerja footrest. Tempat letak kaki ni kita bina kat dalam lurang melebihi 0.8 meter. Footrest ni perlulah daripada PVC ataupun keluli lembut, dan mana-mana jenis tempat letak kaki sama ada PVC ataupun keluli lembut ini perlulah dibenamkan ke dalam blok konkrit sedalam 200 mm dengan ukuran 200x200x100 mm dengan nisbah 1:3:6. Dan akhir sekali barulah kita membuat proses kerja-kerja penutupan lurang dan juga bingkai yang ke atas sekali tadi tu. Jadi penutup lurang ni perlu kita pastikan kedap gas dan juga kedap air supaya tak ada air masuk, tak ada air keluar, dapat elakkan. Dan apabila selepas pembinaan lurang ni siap, penutup tersebut perlulah dimeterai menggunakan grease tebal untuk mengelakkan dia berkarat lah, untuk membantu dia jangka masa yang lebih panjang. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Azmir Rashid, bernama metrik DB190002. Kali ini saya akan menerangkan tentang topik 5.5 iaitu tetapkan kecerunan dan gali parit untuk saliran. Baik, untuk memulakan pemasangan rangkaian saliran,
pertama sekali, kita perlu menandakan longkang pertama yang berhubung dengan titik rujukan tetap. Ianya merupakan longkang pertama yang keluar daripada kawasan perumahan kita. Kemudian kita akan tanda titik itu dengan apa tanda seperti pancang ataupun sepadan besi. Kemudian tandakan garisan yang bersejenjang dengan longkang pertama, dan ini ditampat pada jarak yang sama dengan jarak longkang. Kemudian tandakan garisan serenjang kedua yang dipacakkan dengan cara yang sama seperti yang pertama. Diikuti juga dengan jejak garisan di antara titik-titik dipancangkan pada serenjang, menandakan pada garis ini panjang longkang yang akan ditentukan. Selepas semua penandaan selesai, kita perlulah meninjau balik seluruh rangkaian longkang yang telah dipancang sepanjang 30 meter sekurang-kurangnya mengikut panjang longkang yang kita akan buat, untuk memastikan segala tanda berada dalam keadaan yang betul. Setelah menetapkan dan menanda untuk laluan parit kita akan menentukan lebar parit itu, di mana under drainage ataupun saliran parit bawah yang berbeza kelebaran antara 0.3 dan 0.7 meter di atas tanah dan 0.06 dan 0.2 meter di tapak, maksudnya di permukaan. Parit kemudian ditandakan di atas tanah dengan barisan piket ataupun pancang. Jadi kemudian garisan antara piket menandakan paksi parit. Sepanjang ini alur ditandakan dengan beliung. Garisan itu kemudiannya digerakkan ke sisi ke had luar parit dan alur kedua ditanda di sepanjang garisan itu. Garisan itu sendiri ialah tali sepanjang 30 meter yang dipasang pada setiap hujung pada pancang kayu. Setelah proses menandakan sistem saliran dan juga menentukan kelebaran paip, kita akan teruskan dengan proses penggalian parit, di mana langkah pertama ialah kita perlu menggali topsoil parit itu, di mana tanah yang topsoil ni akan dikeluarkan dan diletak di tepi kawasan parit yang telah diukur tadi. Tanah atas ataupun topsoil ini diletakkan di sebelah kanan parit ataupun kiri parit, kira-kira 30 cm dari tepi parit, bagi meninggalkan laluan untuk lapisan paip. Tanah atas ini ataupun topsoil ini adalah yang pertama digunakan apabila parit ditembus semula. Kemudian kita teruskan dengan proses kedua, iaitu parit itu kemudiannya digali dengan penyodok saliran hingga kedalaman lebih kurang 50 cm. Tanah digali itu dibuang ke tebing kiri atau kanan mengikut kesesuaian. Jika topsoil tadi dah letak di kanan, tanah yang digalikan untuk proses kedua ni diletak belah kiri. Penggali pula boleh digunakan secara manual, iaitu gunakan tenaga manusia sendiri ataupun menggunakan backhoe mengikut kedalaman ataupun kelebaran parit yang kita akan tentukan, yang telah ditentukan. Kemudian untuk proses kedua pula, penggali akan menggali untuk kali kedua kira-kira 3 meter di belakang penggali pertama. Dia kemudian akan mendalami parit tetapi dengan lebar yang lebih kecil. Maksudnya lebar yang lebih besar tadi lebih kurang 30 ke 40 cm untuk permukaan dia. Yang lebih kecil ni adalah untuk meletakkan saliran tadi. Jadi dia mendalami parit tetapi dengan lebar yang lebih kecil dan membuang tanah-tanah yang telah dikorek tadi ke tebing kiri parit. Kemudian menggali parit tambahan lebih kurang 50 cm. Jika perlu, parit itu diperdalam lagi oleh penggali ketiga yang bekerja dengan cara yang sama seperti yang kedua. Jika proses ini akan dilakukan setelah sehingga kedalaman yang sesuai untuk memasukkan parit tadi telah dapat dicapai. Setelah proses penggalian parit tadi telah mencapai kedalaman yang diingini ataupun sesuai untuk masukkan sistem saliran, kita teruskan pula dengan proses seterusnya, iaitu meratakan bahagian bawah parit. Meratakan ini tugasnya sangat penting kerana untuk mengelakkan daripada parit yang dimasukkan tu ataupun sistem yang dimasukkan tu berada dalam keadaan yang stabil, tidak bergerak ataupun mengelakkan kerosakan kepada batang paip tersebut. Jadi untuk meratakan bahagian bawah parit ni selalunya menggunakan tenaga kerja manusia sendiri, ataupun jika panjang, lebar ataupun terlampau dalam yang boleh membahayakan orang, kita akan menggunakan backhoe. Jadi cara dia sangat mudah. Pertama, pada titik A yang ditandakan dengan dengan pancang, di mana kedalaman parit PA diketahui. Ya, maksudnya kedalaman yang kita nak tu kita letak kat bahagian A.
And then kemudian batang tertulang tetap yang akan dilaraskan kepada ketinggian HA di atas tanah. Ketinggian batang tulang di atas bahagian tanah parit adalah sama dengan PA tambah HA equal to H. Jadi kemudian setelah selesai untuk pancang yang A, kita akan teruskan dengan untuk pancang di titik B. Titik B ni di mana kedalaman PB parit juga diketahui. Seseorang meletakkan penanda pada ketinggian HB, boleh lihat pada gambar rajah, di atas tanah supaya HB tambah PB menjadi H. Okey, kemudian di antara titik A dan titik B akan diletakkan titik C. Ini ialah untuk membentuk satu garis penglihatan. Maksudnya, contohnya kalau jarak antara A dan B itu terlampau jauh, kita akan letak C ataupun tambah 2 lagi ataupun berapa-berapa yang cukup bagi memudahkan kerja-kerja untuk meratakan tanah supaya senang nampak, lebih senang visualize. Jadi kemudian untuk menangkas kedalaman parit pula, pekerja menggunakan pengikis. Dia macam cangkul pun boleh, pengikis pun boleh, di mana tanda yang telah dilukis pada ketinggian H. Kedalaman parit yang betul dicapai apabila garis penglihatan diwujudkan di antara tanda aci pengikis dan bahagian silang A dan C. Jadi first kita siapkan A dengan C dulu. Kemudian kita akan teruskan juga kalau andai kata ada pancang D, kita akan teruskan pula C ke D. Tapi kalau A, C, B saja, kita akan teruskan dengan C dan B untuk ratakan, baru kita akan ratakan bahagian B dan ke atas. Baru kita akan ratakan C ke B dan terus ke atas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai subtopik 5.6 menyambung paip dan saluran pembentung. Berdasarkan plan rumah, tentukan rangkaian sistem perpaipan dan pembentung. Kebiasaannya, sistem perpaipan dilakukan secara tertutup. Yang ketiga, gambar rajah di bawah menunjukkan sistem tangki septik individu yang biasa digunakan. Seterusnya adalah cara-cara meletakkan tangki septik. Sebelum paip pembentungan persendirian dipasang, lokasi tangki septik mestilah diketahui. Setelah lokasi diketahui, kerja korekan tanah dilakukan. Seterusnya, pemasangan dinding baru dilakukan supaya tangki septik dapat ditanam dengan segera. Plaster lantai dan dinding tangki septik kecuali ruang penyerapan. Seterusnya, letak konkrit di atas tanah kira-kira 12 cm untuk mengelakkan sisa daripada meresap ke tanah. Letakkan tangki septik selaras dengan cadangan kerajaan mengenai pemasangan tangki septik piawai SNI. Langkah penyambungan paip yang pertama adalah paip PVC digunakan bagi sambungan sistem saliran pembentung. Penyambungan setiap paip dilaksanakan mengikut pelan. Sebagai contoh, paip perkhidmatan disambungkan ke paip tangki septik. Paip PVC diletakkan ke dalam lubang saliran yang telah digali dan sambungan paip dilaksanakan dengan menggunakan soket penyambungan. Yang keempat, paip dari tandas mestilah menggunakan saiz paip yang besar iaitu 4 inci supaya tidak ada masalah dengan sisa tersumbat. Yang kelima, saliran paip tidak digalakkan untuk bertukar terlalu banyak supaya kotoran dapat mengalir dengan mudah. Yang keenam, di samping itu, paip longgar yang digunakan juga mesti mempunyai cerun dan ketinggian yang mencukupi supaya sisa itu dapat mengalir dengan lancar ke tangki septik. Berikut adalah jadual mengenai peranti paip beserta dengan kecurunan yang digunakan.